Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube Hariani Isnin Poligami. Untuk kali ini, kita akan bercerita mengenai satu soalan. Persoalan yang didatangkan oleh seorang isteri, isteri pertama. Dia kata, dia tanya, Kak Yani, suami saya minta saya berbaik-baik dengan madu, tapi madu saya tak mau berbaik dengan saya. So, apa yang saya kena buat? Okay, so untuk sahabat baru yang baru menonton video ini, tahulah kalian yang channel ini memang khas Kak Yani buat untuk bercerita hanya mengenai poligami. Okay. So semua video-video yang daripada yang dulu-dulu ataupun yang akan datang memang akan bercerita tentang tips-tips, menjawab soalan dan sebagainya, dan kesemuanya adalah berkaitan dengan poligami. Hidup bersama dengan alam kekeluargaan berpoligami gitu. Okay. So berbalik pada soalan yang tadi tu, wahai sahabat wanita yang bertanya soalan seperti ini, pertama sekali sangat susah ya untuk kita me, me, apa mengikut arahan suami tu, sebab kita perempuan ni ada hadis yang Rasulullah bagi, hadis sahih tu yang mengatakan memang kita kena taat selagi tak langgar syariat. Masalahnya, kalau suami keluarkan arahan untuk berbaik-baik dengan madu, itu memang tak langgar syariat. So, kita kena berbaik-baik dengan madu lah. Sebab itu yang diarahkan oleh suami. Isunya sekarang, kita je yang macam bertepuk sebelah tangan, madu kita tak nak, kan? So, dalam urusan ini, untuk lebih berlapang dada, sebab Kak Yani ni, uh, kehidupan Kak ini mudah aja. Sebab Kak ini apa sahaja cabaran, dugaan dan ujian yang Allah bagi. Sebab kita takkan berhenti kan. Dunia ni takkan pernah berhenti dengan ujian. Dan dunia ini adalah pentas ujian. Kita akan terus diuji. Kalau tak masuk alam poligami pun monogami diuji juga. Kalau tak kahwin pun bujang je pun diuji juga. Jadi kita kena akur yang memang kita akan diuji. Okay, so sekarang ni suami suruh kita baik dengan madu. Madu tak nak baik dengan kita. Apa yang kita nak buat? Pertama, susah untuk seorang isteri taat dengan perintah suaminya. Okay, itu pertama. Jadi untuk sahabat yang yang bertanya ni, seorang isteri pertama, sangat bagus. Kak ini ucap tahniah kepada diri dia yang sangat sangat bagus lah. Tak ada perkataan yang dia boleh gambarkan betapa bagusnya. Okey, dan Allah yang Maha Hebat tu telah mengizinkan seorang isteri ini, isteri pertama ni boleh berlapang dada dan benar-benar mahu mencari redha daripada seorang suami dan kemudiannya mendapat redha daripada Allah, kan? Okey. Sahabat sahabat wanita yang bertanya soalan ni, Kak ni nak respon dengan kadar yang begini. Nak tenang atau tidak? Okay. Kalau nak tenang, kita buat dengan cara nak tenang-tenang je. Okay. Madu yang tak nak berkawan dengan kita ni, kita jangan streskan. Sebab yang tak nak kawan dengan kita ni madu. Kan? Kita nak kawan dengan dia pun bukan kerana kita nak kawan sangat, sebab suami kita suruh. So, apa saja ruang dan peluang serta situasinya yang memungkinkan untuk kita menghulurkan salam uh, salam ukhuwah tu, kan? Nak kata salam kenal, korang dah kenal dah pun. Korang dah bergaduh sebelum ni, kan? Tapi menjalinkan hubungan ni, sebab kita selalu beranggapan kalau baik dengan madu ni mesti keluar sama-sama, kan? Dan memanglah ada seorang macam suami Kak Annie lah. Dia rasa macam kalau korang tak baik ni, badan abang terbelah-belah. Kalau 2 isteri, terbelah 2. Kalau suami Kak Annie ada 4 isteri, terbelah 4. So sangat susah bagi dia. Jadi dia kata, boleh tak korang ni berbaik-baik dan kemudian memudahkan urusan dia sebagai seorang suami. Kalau hujung minggu nak keluar sekali, beraktiviti sama-sama. Kalau pergi mandi sungai sekali. Atau pergi kenduri, bawa semua sekali, senang, kan? Itu kehidupan yang memudahkan si suami lah. Kak ini tak kata, oh kalau macam tu senang je lah ni. Tak juga. Sebab ada juga benda-benda yang agak susah kita nak handle. Tapi satulah, dalam urusan kita nak berbaik-baik dengan madu ni, dia bukannya sekali kita hulurkan ayam masak merah
Dan kita akan mengharap dia akan hulurkan nasi empit. Aku sedap nasi empit makan dengan yang masak merah kan. Dia bukan macam tu. Pertama sekali, untuk kita berbaik, sebab tu tadi soalan kat ini lah, nak dapat syurga ke nak dapat pahala, nak dapat tenang ke nak dapat menderita ni. Kalau rasa nak dapat tenang dalam alam rumah tangga poligami ni, pertama memang kena betulkan niat. Okay, kena betulkan niat. Kita nak berbaik-baik dengan madu bukan kerana suami suruh sangat. Kita nak berbaik-baik dengan madu kerana Allah suka hambanya yang berbaik-baik dengan sesama manusia. So, kalau kita plan berbuat baik dan kemudiannya kita akan dapat kasih sayang, cinta, pandangan rahmat daripada seorang suami, maka itu adalah pandangan yang salah, niat yang salah. So, apa yang kita kena buat adalah betulkan niat. Ya Allah, aku betulkan niat saja aku berbaik-baik dan berusaha untuk berbaik dengan madu kerana-Mu, Ya Allah. Okay, so bila kita betulkan niat kita, insya-Allah Allah yang akan bantu. Suami kita kadang-kadang dia bolehlah keluarkan arahan, tapi yang peliknya ada setengah suami nanti kalau puan yang menonton video ni atau sahabat-sahabat lain yang menonton video ni, kalian kena pastikan satu perkara. Jangan sampai suami korang tu guna ayat macam ni. Awak kena baik dengan madu awak tu. Saya tak suka korang bergaduh macam ni. Macam mana nak baik bang? Saya dah buat dah macam-macam dah. Saya dah bagi dia lauk lah. Saya dah bagi dia tu lah. Saya dah bagi ni lah kan. Manalah saya tahu pandai-pandai lah korang. Korang kan perempuan sama perempuan. Korang bincang lah macam-macam mana bagi korang baik. Untuk suami yang macam ni, korang kena garu kepala sikit. Abang macam ni lah bang. Saya bagi video ni nanti dekat abang. Abang tengok video ni bang. Gitu. Abang kena tengok sebab dalam video ni dia akan ajar macam mana kami ni isteri boleh baik. Sebab isteri-isteri hanya boleh baik atas arahan dan paksaan daripada seorang suami. Gitu. Okay. Suami kena berperanan dalam membaikkan isteri-isteri. Tak boleh melepaskan semuanya pada pandai-pandai lawak. Tak boleh. Wahai sahabat lelaki, tak boleh. Kalau kalian nak isteri-isteri kalian berbaik-baik, kalianlah yang kena cari cara bagaimana nak menyatukan kedua-dua isteri. Okey, atau macam kami lah keempat-empat isteri. Kalau kita orang gaduh ni, katalah kami gaduh. Kami ni bukan tak pernah gaduh. Kami banyak kali gaduh. Banyak tu banyak berbenur lah. Bukan sikit. Banyak berbenur kami bergaduh. Dan setiap kali kami bergaduh, bagaimana kami nak menyelesaikan? Ada dua perkara yang sentiasa, dua perkara ni tak pernah tidak boleh memulihkan hubungan kami. Itu kamilah keluarga kami. Pertama, setiap kali mandi sungai, mandi air terjun, mandi laut, apa-apa saja yang berkaitan dengan air-air ni, gaduh macam mana pun akan tiba-tiba jadi baik. Okey, dan yang kedua adalah makanan. Masakan, makanan, resepi, menu, apa saja yang berkaitan dengan makanan, kami akan jadi baik. Tiba-tiba je jadi baik. Tiba-tiba je, korang yang ni masak nasi lemak je lah datang rumah. Padahal semalam bergaduh. Kan? So, apabila dah tahu dah dua perkara ni, jadi setiap kali gaduh, kalau gaduh yang makanan tu tak boleh menyelesaikan masalah, sebab suami kan tak boleh, tak adalah suami nak masak untuk satu keluarga, tak. Tapi suami akan keluar keadaan. Okey, petang ni semua kumpul dekat rumah isteri pertama, pukul 5 petang, lepas solat nanti kan kita ni. Dia keluar keadaan macam tu. So, by hook by crook, kau nak nangis dalam kereta pun, keluar air mata darah sekali, kau nak meraung ni sebab sekejap lagi nak jumpa madu, kau buatlah dalam kereta. Lepas tu masuklah dalam rumah, buat-buat bodoh macam tak ada apa-apa yang berlaku. Tengoklah lantai, tengoklah langit ke, tengok meja, tengok makanan ke kan. As long as korang boleh berada lah dalam rumah yang suami katakan itu. Okay, tu pertama. Kedua, kalau suami kata, okay jom kita siap sekarang pukul 10 kita pergi air terjun. Buatlah macam mana pun. Kalau kata nak sedih macam mana pun diperlakukan madu. Tapi kalau suami dah bagi arahan, ni nak dapat pahala tak? Isteri-isteri nak dapat pahala tak? Isteri-isteri nak dapat syurga tak? Isteri-isteri nak dapat title dan dapat keredaan suami ke tak? Kalau nak, kena paksa diri tu. So ada setengah isteri yang masih ego, yang rasa macam aku persetankan lah. Macam tu kan. Pergi mampus lah kau, aku takkan baik dengan kau. Lantaklah abang nak keluarkan arah macam ni. Saya sanggup cerai kalau abang nak suruh saya baik dengan dia. Ada setengah isteri yang
sebegini ya, maka suami boleh menggunakan beberapa cara untuk memastikan isteri tu kembali taat kepada dia. Kalau boleh melakukan melalui mahkamah, sebab ada isteri dia tak faham konsep taat ni. Kalau perlu disekolahkan dengan memanggil beberapa ustazah atau ustaz untuk memahamkan konsep taat kepada seorang isteri, maka silalah buat. Sebab ini tugas dan tanggungjawab seorang suami untuk memastikan isterinya faham apakah itu taat. Taat suami. Kan. So dan ada jugalah setengah masalah. Contoh, kenapa isteri tak boleh taat? Sebab suami tak berperanan sebagai suami yang sepatutnya, sebagai suami yang sewajarnya. Kan, nafkah culas, penggiliran culas. Jadi perkara-perkara asas seperti ini yang menyebabkan suami hilang maruah diri atau kehormatan dirinya, dan macam mana isteri nak menghormatinya. Jadi perkara ini kita perlu perhalusilah. That's why untuk menjadikan madu-madu baik, terlalu banyak benda yang kita perlu kaitkan. Dia bukan boleh keluarkan satu ayat, baik madu, baik dengan korang ni isteri mesti baik. Dia bukan macam tu je. Okey, isteri yang nak berbaik dengan madu bukan kerana dia gedik sangat nak baik dengan madu, sebab suami dah suruh, suami dah suka. Ada setengah tu yang kata, suami saya tak suruh pun saya baik dengan madu kat ini. Kalau suami kau tak suruh kau baik dengan madu, kau tak payah sibuk-sibuk nak baik dengan madu, dek. Tak payah. Sebab nanti sebab suami tidak menggunakan peranan dia, kuasa veto dia untuk menyatukan dua keluarga. Dan sekiranya isteri tu yang tergigih nak menyatukan atas dasar seronoklah kalau keluar sekali, bercuti sama-sama. Kita je satu-satunya isteri yang nak begitu. Suami dengan isteri yang satu lagi tak nak begitu. Sedangkan untuk menjayakan sebuah keluarga yang harmoni tu perlu teamwork kan, kerjasama semua ahlinya. So dalam isu ni memang akan menjadi masalah. Okay, jadi untuk sahabat wanita, okay, next kita fokus kepada tadi teguran Kak ini kepada seorang suami, teguran Kak ini kepada peranan si suami itu sebenarnya. Okay, kalau suami memang dah berperanan sebagaimana yang Kak ini katakan, tapi usaha untuk menyatukan isteri belum berjaya, maka satu perkara yang isteri yang nak bersatu tu, dia kena ambil tahu, dia kena buat langkah seperti ini. Okay, wahai sahabat wanita yang mahu berbaik dengan madu, pertama sekali kena betulkan niat. Kak ni ulang poin tadi, kena betulkan niat. Yang kedua, kena betulkan apa sahaja yang kalian berkata-kata. Kata dalaman tu, apa yang kalian kata tentang madu, dan kata-kata itu hanya berkisar di dalam hati, bukan kat mulut, tapi dalam hati. Apa yang hati kalian katakan tentang madu? Betina ni, nampak? Perempuan tak sedar diri ni. Hati kita berkata-kata perkara itu. Mulut kita, bang, belah sana tu nak datang ke tak kenduri? Dalam hati ni, aku benci betul dengan Minah ni. Sibuk je nak datang, sibuk je ni. So dia ada konflik dekat situ. Mulut kita cakap lain, hati kita cakap lain. Which is, hati tu, peranan hati tu, tenaga yang tenaga melalui percakapan hati yang negatif itu berjaya disampaikan. That's why madu kita tak boleh nak jadi baik dengan kita, sebab hati kita pun tak betul lagi dekat madu. Kita ada prasangka yang buruk dekat madu. Kita ada sangkaan-sangkaan yang buruk dekat madu. Kita tak husnuzon, kita tak bersangka baik. Kita ada banyak tuduhan-tuduhan palsu, fitnah-fitnah kepada madu. Dan kesianlah madu, kadang-kadang benda tu tak terjadi pun seperti mana yang kita sangkakan. Tapi kita membesarkan, kita fokus kepada benda yang negatif tentang madu, dan kemudian sehingga kebaikan dia tu semua kita tutup. Lepas tu tiba-tiba kita nak jadi baik dengan dia. Memang taklah. Memang takkan berjaya. So betulkan dulu niat. Kedua, betulkan kata-kata dalaman hati ni. Sekiranya kita nak bercakap buruk tentang madu, istighfar terus. Okay, kena faham, kefahaman itu adalah milik Allah. Allah akan beri bila masa dia mahu, Allah akan ambil balik bila masa yang dia mahu. So kalau Allah tak bagi madu kita faham tentang sesuatu ilmu, nak buat macam mana? Maka kita kena
redha lah yang madu kita pun ada limitation dia. Maksudnya dia tak faham. Kita keluarkan arahan tu tak faham. Kita cakap, aku nak baik dengan kau ni, dia tak faham. Dia ingat kita ada bermuka-muka. Jadi kita pun faham lah yang kita pun ada, bukannya kita pun ada sense kan, kita pun ada insting yang madu kita pun tak suka kita. Jadi benda ni lah sebenarnya yang kita kena betulkan daripada dalaman. Betulkan hati kita. Jangan sibuk, madu saya yang tak nak baik dengan saya, Kak. Madu saya yang yang buat tak tahu je dengan saya. Saya dah pergi dari rumah dia. Saya dah cakap dah nak baik-baik dengan dia. Saya dah minta maaf dah. Nak suruh buat apa lagi? Tapi hakikatnya yang kedua ni tadi tak dibetulkan lagi. Kita yang kena betulkan dulu. Apa sebenarnya kita fikirkan tentang dia? Apa yang ada dalam hati kita tentang dia? Kalau kita nampak anak dia, ya Allah ya Tuhanku, apa teruk benar anak kau ni, muka macam ni apa semua. Kenapa hati kita bercakap-cakap perkataan-perkataan yang buruk tentang madu? Memanglah mulut kita tak cakap sebab kita tahan. Tapi hati kita. So bersihkan hati dulu. Banyakkan istighfar, banyakkan bangun sepertiga malam. Mintalah sungguh-sungguh dengan Allah. Sebab hanya Allah saja yang boleh bantu untuk menyelesaikan masalah hati. Bila dah selesai, dah semua isu dalam hati, dia akan ada rasa timbul satu empathy yang tinggi. Walaupun kita geram lah dengan dia, ya Allah budak ni kecil besar je aku tengok. Kan sebab kita geram perangai macam-macam madu kita ni kan. Tapi Okey, aku tahu Allah yang beri kefahaman kepada madu aku dan sampai sekarang dia memang belum faham. Okey, sekarang macam mana? Itu yang kita nak. Hati yang begini yang kita mahukan. Jangan kita duk, apa lagi yang kau tak puas hati tak payah nak keluarkan soalan tu. Pastilah ada soalan-soalan yang dia tak puas hati dan kita kena bantu dia untuk mengenal pasti. Ada setengah manusia yang memang tak ada sense tu. Dia tak dianugerahkan Allah benda-benda yang seperti itu. Dan sangat kesian. Kan? Dia tak sensitif. Dia pembaris gila macam tu kan. So kita nak buat macam mana? So kalau kita diuji dengan madu yang begini, kita faham lah. Okay, ni ujian aku. Okay. Macam semalam dalam sesi consultation kat yang ni memang kita cakap dengan dia, Allah ujian ini, musibah yang datang dalam keluarga awak ni bukan untuk mendidik madu awak. Awak cakap madu awak macam tu, madu awak macam ni. Tak, Allah tak beri benda ni semua untuk awak didik madu awak. Allah beri ini semua untuk Allah didik awak. Itu yang Kak ini sampaikan pada dia. Dan dia menangis lah lepas saya Kak cakap. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, bertahun-tahun saya cuba ni nak didik dia, rupa-rupanya Allah nak suruh saya didik hati saya dulu. Dia kata, ya tepat. Okay. So, didik hati kita dulu. Hati kita yang meliar, nafsu kita yang menggebu-gebu ni kan. Tuduhan-tuduhan kita kepada madu. Betulkan dulu. Berhenti daripada memandang madu sebagai seorang pesaing dan sebagainya. Benda ni semua perlu diperbetulkan. Dah betul, and then barulah, okay, sekarang ya Allah tolong aku, permudahkan urusan aku. Aku nak keep in touch dengan dia kan. Aku nak bersama dengan dia. Dan okey lah. Maksudnya InsyaAllah Allah akan bantu. Kalau yang belum berjaya ni bukan bermaksud tapi Kak ini saya dah buat dah semua step Kak ini dan belum berjaya. Buat solat taubat. Okay, teruskan solat hajat. Dan minta sungguh-sungguh dengan Allah. Pasti ada jalannya. Pasti ada caranya. Pasti ada sesuatu yang Allah akan beri kepada kita. Tapi dengan syarat kita betulkan balik jiwa kita. Kita betulkan apa yang dalam hati kita. Dan kemudian rahmat Allah akan sentiasa datang. Dan jangan risau, okey, sekiranya selepas bertahun-tahun cubaan untuk berbaik-baik dengan madu tak berjaya. Tak berjaya sebab madu memang sangat keras. Contoh. Madu sangat keras. Dia ada prinsip dia. Dia ada belief system dia. Dia ada persekitaran pula yang menyokong dia. Kau tak payah nak baik sangat dengan madu kau lah. Tu sekarang dia balik, dia peluk laki dia. Kau kat sini bukan merana lagi. Persekitaran dia yang teruk macam tu menyebabkan dia tak berjaya keluar daripada zon negatif. So, apa yang kita kena buat? Kita buat baik kerana Allah kan. Kita nak
nak mencari redha Allah kan. Kita nak berbaik-baik dengan madu atas arahan suami, tapi dengan arahan dan redha untuk mendapatkan redha Allah kan. So di manakah kekurangannya? Tak ada kurang. Usaha kita untuk berbaik-baik dengan dia itu, kita dah usahakan. Dan kita dah tahu, oh rupa-rupanya dia masih belum okey. Tapi kita akan terus bercakap yang baik, berfikir yang baik, berprasangka yang baik kan. Dan benda ni lah yang akan membantu kita nanti. Adakah membantu kita dengan memberi lebih bahagia mak ke diorang dan sebagainya? Tak. Kita akan rasa bahagia kerana Allah akan mendatangkan rahmat dan kita akan rasa lapang, tenang, bahagia. Tak semestinya berbaik-baik dengan madu kita akan dapat semua ni. Tak semestinya. Ada masa kita tak baik dengan madu, kehidupan kau, aku kan pun dah cukup terbaik dah untuk kita. Gitulah. Okay. So, wahai sahabat yang bertanya soalan atau sahabat-sahabat di luar sana, harap mendapat manfaat daripada video ini. Ada satu pesanan. Sekiranya belum baik dengan madu, jangan cuba-cuba untuk memberi apa saja buah tangan. Sekiranya belum baik dengan madu, jangan cuba-cuba beri apa saja buah tangan. Contoh, korang sibuk lah buat kek moist cake moist tu, indulgent ke whatever, untuk madu tu rasa kan. Kata macam kesian Kak Annie, yelah dia tak pernah rasa saya ni orang dah order melambat-lambat berpuluh-puluh beratus-ratus kek ni, tapi tak pernah dia rasa lagi kek saya nak rasa. Itu kata kita. Tapi madu tu nanti bila dia dapat je kek tu dan dia tahu kek tu kau yang buat, tahu dia kata apa? Hey, macam pandai sangat kau buat. Alah, macam sedap sangat aku rasa kek tepi belakang rumah tu lagi sedap daripada kau buat. Nampak tak? Dia ada rasa macam ni sebenarnya ni apa kau bagi kek ni? Nak bagi tahu yang kau pandai sangat buat kek ke? Yelah, kek kau memang sedap. Aku tahu kau pandai sangat buat kek. Lelaki aku belum kebuluh lah kat rumah aku. Aku akan bagi makan lah. Nampak? Orang yang negatif, dia akan pusingkan benda tu menjadi sangat negatif. Jadi walaupun kita niat kita ikhlas nak bagi dia rasa kek kita kan, nak bersilaturahim melalui kek, tapi madu memberi apa yang bahasanya susah nak menyebutnya. Dia dah benda tu kat ujung bibir dah, tapi nak keluar tak terkeluar. Dia mendapat signal yang seolah-olah macam salah benda tu, macam tak betul kan. So berhati-hati untuk memberi barang-barang. Selagi belum baik sangat dengan madu, korang tak payah bagi apa-apa. Nanti dah baik kau bagilah macam-macam. Macam madu kat ini bagi kat bilis, bagi tu, bagi ni. Sebab apa? Sebab dah baik dan tak rasa bersangka-sangka dah. Dah rasa macam dah tahu insya-Allah hati budi masing-masing. Kalau gaduh pun dah tahu macam nak selesaikan masalah. Sebab kita dah baik. Okay. So itu saja untuk video berbaik-baik dengan madu ni. Harap dapat manfaat. Maaf kalau ada salah kata, salah bahasa. Dan sekiranya belum subscribe, tolong subscribe dan tekan loceng. Okay. Itu saja daripada Kak Annie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.